ialah berhubung dengan kapal LCS ataupun Literal Combatant Ship yang dibina oleh LTAT. Cuma ramai orang tak tahu macam mana LTAT ni boleh terlibat dalam proses pembinaan kapal perang. Pada tahun 2002, untuk makluman tuan-tuan, Tun Daim Zainuddin, dia ada seorang kroni bernama Amin Shah. Amin Shah ni saya rasa semua orang masih ingat lagi, yang berjambang, orang adalah merupakan orang yang cukup rapat dengan Tun Daim dan cukup rapat dengan Tun Dr. Mahathir. Tahun 2002, beliau telah dianugerahkan projek untuk membina kapal perang pesisiran pantai untuk menjaga kita punya perairan negara. Namun tuan-tuan, projek yang sepatutnya dibina di Penang Shipyard ini telah pun gagal, dan saya difahamkan lebih kurang 1 bilion telah dibelanjakan. Dan pada ketika itu tuan-tuan, LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera, telah diminta untuk bail out syarikat perkapalan yang dimiliki oleh Amin Shah. Jadi dalam erti kata lain, kalau hari ini ada orang masih lagi nak membicarakan soal LTAT, macam mana LTAT boleh dapat, macam mana LTAT boleh terlibat dengan industri, membina kapal dan sebagainya, puncanya ialah bila mana LTAT diminta oleh Tun Dr. Mahathir menyelamatkan Amin Shah dengan mengambil alih projek tersebut. Dan pada tahun 2011, bila mana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ketika itu menjadi Menteri Pertahanan, kita telah bersetuju untuk membina 6 biji kapal. Kita telah bersetuju untuk membina 6 biji kapal Literal Combatant Ship, kapal perang yang mempunyai teknologi. Teknologi ini bukan teknologi untuk berhadapan dengan ancaman dari segi ancaman udara, termasuklah ancaman di permukaan air, maknanya kapal yang berada di permukaan air, atas air ni. Begitu juga ancaman daripada bawah, ancaman submarine. Dan begitu juga dengan ancaman, apa lagi satu ancaman ni? Ancaman daripada udara, permukaan, darat dengan cyber, tak silap. Ancaman cyber. So kapal ini lengkap dengan teknologi untuk mengatasi ancaman dalam keempat-empat bidang ni, termasuklah ancaman dalam cyber ataupun dalam internet dan sebagainya. Jadi untuk makluman tuan-tuan, memang ada perbezaan pandangan. Untuk makluman saudara, yang hari ini yang digunakan sehabis baik oleh pihak PAC dan juga pihak musuh-musuh Barisan Nasional untuk memburukkan Datuk Zahid dan Datuk Najib, ialah mereka mengatakan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Aziz mengatakan seolah-olah there is something wrong, something obviously wrong about the decision made by Ministry of Defence yang telah menukar design daripada kapal Sigma kepada kapal Going. Untuk makluman tuan-tuan, ini pun sebenarnya ada explanation dia juga. Ramai orang tak tahu bahawa design Sigma ni daripada tahun 1970-an memang betul. Design ini memang sudah teruji. Tetapi tuan-tuan, kita buat keputusan nak buat kapal ini dah masuk tahun 2010
14 lebih kurang 2011, 2014 baru tanda tangan agreement. Sudah pastilah kita nak kapal yang mempunyai teknologi yang canggih mengikut peredaran zaman. Kalau memang betul kapal tu dah teruji, tapi teknologi tahun 70-an nak lawan dengan teknologi musuh kita yang pakai teknologi yang terkini, macam mana kita nak memberikan cabaran? Itu sebab saudara, ketika Datuk Zahid menjadi Menteri Pertahanan, dia lebih mendengar pandangan daripada bekas Laksamana Tentera Laut Diraja yang juga merupakan orang nombor 1 di dalam Boston Naval Shipyard. Boston Naval Shipyard ini ditubuhkan selepas mengambil alih projek pembinaan kapal daripada Amir Shah. Ini kena faham ni. Bila mana LTAT diminta untuk bail out syarikat Amir Shah. Jadi kalau nak dikira pandangan, kalau tuan-tuan lah jadi Datuk Zahid, kalau tuan-tuan jadi Datuk Zahid, pertama dia Menteri Pertahanan, dia nak dengar pandangan daripada seorang bekas Laksamana yang syarat dengan pengalaman. Tan Sri Ramli adalah merupakan bos kepada Panglima ketika itu, iaitu Tan Sri Aziz. Jadi dia nak dengar pandangan Tan Sri Aziz yang dia memang betul lah ada pengalaman dari segi naval dan sebagainya, tetapi Tan Sri Ramli ni memang kepakaran dia dalam bidang marine, submarine dan sebagainya. Memang kepakaran dia begitu. So dia prefer teknologi yang terkini, sedangkan end user pada ketika itu, betul lah, end user dia nak sesuatu yang dah teruji. Ini bak kata saya 2-3 hari sudah, biar SPRM yang siasat. Kenapa Tan Sri Aziz beria nak pakai teknologi lama? Apa sebab dia? Kalau ada unsur-unsur rasuah di situ, biarlah SPRM yang siasat. Kalaupun katalah Tan Sri Ramli yang bertugas di Boston Naval Shipyard, yang mengepalai Boston Naval Shipyard, BNS, kalau dia nak guna teknologi terkini tu kerana ada imbuhan, ada kepentingan tertentu, biarlah pihak SPRM siasat. Tetapi sehingga hari ini laporan PAC tak ada pun membangkitkan soal itu. Tak ada pun membangkitkan soal salah guna kuasa ataupun rasuah di peringkat Menteri Pertahanan ataupun Perdana Menteri ketika itu. Malah Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib langsung tidak dipanggil oleh pihak PAC. Ini kita kena faham, kita kena faham dengan sejelas-jelasnya kenapa ada berlaku pandangan yang berbeza.